Okey, sekarang kita lihat sistem pendawaian di rumah. Jadi, sistem pendawaian elektrik di Malaysia. Jadi, sistem pendawaian elektrik terdiri daripada dua jenis, iaitu pendawaian satu fasa dan pendawaian tiga fasa. Di mana pendawaian satu fasa ini dia mempunyai fasa tunggal sahaja. Maksudnya dia hanya satu saja fasa dia. Okey, jadi ini adalah pendawaian satu fasa. Okey, untuk fasa yang pertama, fasa 1, dia hanya ada satu sahaja. Jadi untuk mendapatkan puncak dia hanya lambat. Okey, ini puncak, ini puncak. Jadi jarak antara puncak ke puncak ini adalah jauh. Okey, jadi untuk mendapatkan nilai maksimum makan masa yang lama. Jadi pendawaian satu fasa ini hanya sesuai dan stabil bagi penggunaan elektrik yang tidak melebihi 10 kilowatt ataupun 50 ampere. Okey, contohnya di kawasan perumahan luar bandar. Selalunya kawasan perumahan luar bandar yang tak menggunakan peralatan elektrik yang banyak, dia perlu menggunakan satu fasa sahaja. Sesuai untuk satu fasa. Okey, kemudian di kawasan komersial atau kawasan industri yang menggunakan tenaga elektrik lebih daripada 10 kilowatt ataupun 50 ampere tadi, pendawaian tiga fasa perlu digunakan kerana tiga fasa ini lebih stabil. Kenapa lebih stabil? Okey, kalau satu fasa, dia hanya ada yang hijau ini sahaja. Okey, untuk pendawaian tiga fasa ada lagi dua fasa tambahan menjadikan dianya tiga fasa. Okey, yang hijau, biru dan juga merah. Okey, untuk fasa-fasa ini dia tak sama fasa. Okey, dia fasa yang berlainan. Jadi jika kita lihat, okey, jarak daripada puncak ke puncak ini lebih dekat berbanding yang hijau ini puncak ke puncaknya lebih jauh. Jadi puncak ini memberikan nilai voltan yang maksimum. Jadi untuk mendapatkan nilai voltan yang maksimum dia sentiasa dapat. Okey, kenapa lebih stabil? Okey, jika kita lihat di sini, kita katakan nilai maksimumnya adalah katakan 100 lah. Okey, 100 ampere. Okey, kalau ini 100 ampere, okey, dia akan turun. Okey, turun kurang katakan dia menjadi 70, 60, 50 dan kosong. Okey, kalau di sini, okey, bila dia turun daripada 100 menjadi 70, okey, dia terus naik semula. Okey, kalau kita lihat dia macam ni sahaja. Jadi perubahannya tak ketara. Okey, dia sentiasa mendapat nilai voltan yang sangat tinggi. Okey, dia sentiasa mendapat nilai arus, nilai voltan yang sangat tinggi. Jadi dia lebih stabil. Jadi bila lebih stabil, tidak ada banyak perubahan tenaga elektrik di sini. Peralatan elektrik mendapat tenaga yang cukup. Jadi kalau tak dapat tenaga cukup, mungkin alatan elektrik itu akan berkelip-kelip dan akhirnya akan rosak. Jadi tak sesuai untuk satu fasa. Okey, jadi untuk penggunaan elektrik yang tinggi, kita menggunakan tiga fasa. Sebab dia ada tiga fasa tenaga elektrik lah, dia memberikan tenaga yang lebih stabil berbanding satu fasa tadi. Okey, satu fasa ni dia akan turun menjadi minimum, dia akan naik semula kepada maksimum, turun. Jadi kalau tiga fasa dia tak sempat menjadi minimum. Kenapa? Sebab bila fasa satu turun, fasa dua dah datang untuk menggantikan kehilangan pada fasa yang pertama. Jadi bila fasa dua pula turun, datang pula fasa tiga menggantikan nilai fasa kedua. Okey, bila fasa ketiga dah nak turun, dah nak habis, okey, fasa yang pertama pula dah datang. Okey. Okey, jadi ini adalah pendawaian pembekalan di rumah. Jadi bila wayar elektrik dah sampai ke rumah kita, dah diturunkan kepada 240 volt, okey, akan ada pada kabel utama, wayar elektrik dari kabel utama disambungkan ke rumah. Okey, dia terdiri daripada dawai hidup dan juga dawai neutral. Okey, dawai hidup dan juga dawai neutral. Okey, dawai hidup ini nilai voltannya adalah 240 volt. Okey, dawai neutral adalah 0 volt. Okey, kemudian ini akan disambungkan kepada kotak fuse utama dengan satu fuse utama. Dia akan sambung kepada kotak fuse utama dan ada satu fuse utama. Okey, dan berdekatan dengan fuse utama akan ada meter elektrik yang akan menyukat jumlah unit tenaga yang kita guna. Jadi inilah yang akan dibaca oleh pegawai TMB yang datang baca meter kat rumah kita, dan kita kena bayarlah kan. Okey, selepas daripada kotak fuse utama dan juga meter elektrik, okey, ini ada wayar neutral dan juga wayar hidup. Okey, dia akan sambung kepada switch utama, okey, pemutus selita ELCB dan juga pemutus selita MCB.
Okey, jadi suis utama ini akan mengawal jumlah arus yang mengalir dalam litar. Okey, pemutus litar ELCB memutuskan litar apabila arus berlebihan mengalir. Okey, dan pemutus litar MCB menghasilkan tenaga litar elektrik ke bahagian lain di peralatan pada bahagian lain di rumah, pada alatan elektrik di rumah. Okey, ini pula di mana jumpa? Okey, yang dalam rumah kita yang ada kotak di dalam rumah tu. Okey, dalam kotak yang dalam rumah. Okey, yang suis utama ini pula, okey, ini kita panggil semua yang kita panggil kotak fuse. Okey, dalam kotak fuse itu, pada sebelah paling kiri, kamu akan nampak, okey, boleh tengok di rumah masing-masing, ada yang berwarna merah yang boleh naik turun. Jadi itu adalah suis utama. Okey, kemudian di sebelah suis utama itu ada satu butang yang berwarna hitam. Okey, satu butang yang berwarna hitam itu kita panggil pemutus litar ELCB. Okey, dia akan memutuskan litar apabila arus yang berlebihan mengalir melaluinya. Okey, kemudian di seterusnya sekelilingnya itu ada banyak button. Okey, itu adalah merupakan pemutus litar MCB. Jadi pemutus litar MCB ini dia menentukan bahagian-bahagian dalam rumah. Okey, kalau berlaku tendang, okey, ada suis tertentu sahaja yang akan tendang. Okey, menunjukkan bahagian tertentu sahaja yang mengalami kerosakan. Okey. Okey, kemudian litar-litar ini juga mempunyai fungsi yang berbeza. Okey, ada litar yang menghasilkan 5 ampere, ada litar yang menghasilkan 15 ampere dan juga ada litar yang menghasilkan 30 ampere. Jadi litar-litar ini untuk tujuan yang tertentu. Okey, kita lihat untuk 5 ampere apa dia buat dan 30 ampere ni apa yang dia buat. Okay, kalau 15 ampere ini untuk litar pemanas akan disambungkan bahagian-bahagian yang pemanas akan disambungkan kepada litar pemanas. Untuk 30 ampere pula disambung kepada alat penghawa dingin. Okey. Okey, untuk 5 ampere kita sambung kepada 5 ampere kita sambung kepada litar pencahayaan lampu. Kita tahu lampu tak menggunakan elektrik yang banyak. Jadi dia sambung kepada litar pencahayaan. Litar pencahayaan di mana litar pencahayaan ini dia hanya ada wire neutral dan juga wire hidup sahaja, tak ada wire bumi. Kenapa? Sebab selalunya tak berlaku lebihan arus elektrik sebab dia hanya menggunakan 5 ampere sahaja. Okey, untuk 30 ampere disambung juga kepada kepada soket-soket. Selalunya soket inilah yang menggunakan elektrik yang banyak. Jadi pada soket ini akan ada wire bumi. Okey, jadi wire bumi ini akan disambung kepada dawai bumi dan dibumikan. Okey, jadi ini kalau kamu nampak warna hitam di rumah ini merupakan pembumian dawai bumi. Okey, dawai bumi ni kita masuk ke dalam bumi lah. Okey, itu namanya dawai bumi untuk kita alirkan lebihan elektrik ke bumi. Okey, jadi ini untuk 30 ampere ini peralatan yang menggunakan arus elektrik yang banyak dan ada dawai bumi. Sekiranya berlaku kebocoran arus akan dihantar ke bumi. Okey. Okey, itu sahaja dahulu.